Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, masa ialah perkara yang kita tak boleh buang sebenarnya. Kita tak boleh buang masa. Masa ni dia terus jalan. Dia tak ada tunggu kita. Kita tak buat masa tu, kita takkan nak buat lagi. Kita akan boleh buat sembahyang zuhur semalam yang kita tak buat. Kita duduk diam pada waktu lain. Waktu itu, itulah perintah dia. Habis waktu tu, perintah tu dah tak ada. Jadi waktu ni tak tunggu siapa pun. Dia berjalan. Dan kita pun tak boleh nak tahan dia. Kita boleh kata pada waktu tunggu saya. Tak boleh. Dia berjalan. Bukan untuk satu orang, semua orang. So waktu tu berjalan sampailah waktu mati sampai. Bila sampai waktu mati tu tak boleh tahan juga. Tunggu itu, aku ada banyak kerja lagi tak boleh. Jadi tak boleh tunggu, tak boleh suruh dia tunggu. Dia akan terus jalan. Dan bila masa mati dah sampai, Yazid walaupun dia belum bercucu lah sekarang, dia nak mati selepas bercucu. Lepas bercucu dia nak mati lepas bercicit pula. Lepas bercicit dia nak mati, lepas tak tahu lepas cicit. Sebab dia takkan nak mati. Jadi dia kata saya nak mati tapi bukan sekarang, saya nak tunggu cucu dulu. Tak, mesti mati. Sebab itu kita tak boleh tangguh perintah Allah ni. Kita tak tangguh. Kita tangguh makna kita nak langgar perintah. Kita tak nak buat. Tiba waktu perintah tu patut dibuat, kena dibuat waktu, tak boleh buat waktu lain. 5 waktu semayang ada waktu dia, bukan boleh ikut suka kita. Saya tak semayang subuh, saya semayang, tapi zuhur, asar tak boleh. Nanti saya zuhur, asar ni saya buat kat rumah, tak boleh. Dia mesti pada waktu zuhur, dalam apa keadaan kita, tak boleh tak buat, mesti buat. Kita mesyuarat ke, kita nikah ke, tengah bersanding kan, waktu zuhur masuk, kita bolehlah lewatkan sikit dalam waktu zuhur lah, tapi tak boleh lepas tu. Banyak orang bukan pengantin je tak sembahyang. Bapa pengantin, mak pengantin, pakcik, makcik, semua orang tak sembahyang. Zuhur berlalu kat kenduri tu, tak ada siapa ingat Allah. Ingat makan. Bual. Termasuk yang buat kerja dakwah, yang tak ingat Allah. Yang nampak je buat kerja dakwah. Dia pun tak boleh sembahyang. Tengok tak ada orang sembahyang. Tak ada semangat sembahyang. Tak ada semangat lah bila tengok semua orang tak sembahyang. Dia orang sembahyang. Bila banyak orang sembahyang, dia pergi markas, dia sembahyang lah. Tidak tak. Itu tak boleh. Yang betul-betul tu, masuk azannya, zam, sembahyang. Azannya, zam, sembahyang.
Apa pun jadi. Berniaga, berhenti. Kahwin, turun pelamin. Dengan pakaian pelamin pergi kat masjid tu. Bini yang sebelah mana nak pergi? Semayang. Bini tu berhenti je semayang. Ada orang buat tu. Ada nampak belum pengantin dia tu? Azri kahwin bersanding. Semayang zuhur pada waktunya. Tak semayang kau, azan kau semayang. Tak, kau tunggu dulu kan. Semua orang hari ni tinggal semayang bila masa-masa macam tu. Oh tak boleh ni, tak apa. Tak boleh. Yazid memang tak semayang lah masa tu. Semayang? Itu dia lepas semayang. Tak, kau masa tu orang semayang. Kau orang semayang, tak adalah semayang. Orang bukan semayang, Yazid. Masa dia kahwin dulu. Masa nak nikah tu dah semayang lah, 40 hari. Tak boleh, tu semayang lain. Lah. Jadi bapa yang mula hari ni orang tak semayang. Bila orang tak semayang ni, orang yang tak guna masa dia lah untuk taat perintah Allah. Waktu semayang ni, yang zuhur semalam, tak boleh tu ganti dengan zuhur sini. Jadi sebab itu sebenarnya kita bolehlah ganti, tapi hampir tak tahulah Allah boleh terima kan. Saya tak boleh cakap lah kan. Tapi dia tak sama tuan. Dia takkan sama. Kalau 1000 kali semayang zuhur waktu yang kau tinggal tu, yang sama, tak boleh ganti, tak sama. Macam juga puasa. Kata kita tinggal puasa hari tu, kita ganti hari lain, dia takkan sama kan. Dia sebenarnya perintah tu pada waktu tu mesti dibuat waktu tu. Baru dia lepas tu nak taat perintah pada waktunya. Lepas tu perintah tu kena dibuat dengan betul. Tidak, tak boleh juga, tak diterima juga. Rashidi bila azan dia pergi masjid semayang. Dia semayang tak naik ke langit. Walaupun masjid Walaupun masjid, walaupun tepat waktu, tapi tak naik. Tak naik makna tak boleh dipersembahkan lah kepada Allah. Kenapa tak boleh sembah? Semayang tu buruk sangat ya. Kerana itu semayang tu dia lempar macam kain buruk kat dia lepas semayang. Malaikat itu dia tak guna. Kamu punya semayang semua buruk. Lepas kamu semayang, dia lempar semayang. It not worth to be presented lah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab itu dia tak naik ke langit. It's too bad. So basically lah, bukan kamu semayang tapi macam tak semayang. Jadi saya bagi tahu kamu sebab saya tahu. Saya tanya Allah, semayang kamu semua macam kain buruk, tak naik ke langit. Bila kamu bagi salam dekat buat gas tu, Assalamualaikum pun tak naik ke langit. Jadi amalan tak diterima ni, dia tak naik ke langit. Not worth to be presented lah. Sebab takkan diterimanya. So yang nak kena present kepada Allah ni solat yang bagus, amal yang bagus. Jadi amal yang bagus ni sebab tu disimpan dalam tempat namanya Iliyin. Dan amal buruk ni disimpan dengan tempat Allah beritahu Sijjin. Jadi kalau amal buruk semua disimpan dalam Sijjin. Amal baik dalam Iliyin. Jadi dia ditulis dalam, dia ada registered. Dia ada registered of good deeds and register of good deeds and register of evil deeds. Sijjin, register of evil deed. Iliyin, register of good deeds. So bila masa penghisapan nanti, kalau buku diberi tangan kiri, itu Sijjin.
atau dari belakang. Kalau buku diberi dari tangan kanan, diberi ke tangan kanan, itu iliyin. Jadi orang yang diberi iliyin ni, tangan kanan ni, gembira lah. Yang dia ni kanan aja boleh masuk surga. Kiri atau belakang, neraka. Jadi Rashidi agak terima tangan kiri ke atau dari belakang? Dari belakang tu teruk sangat kitab. Sijin tu. Jadi apa saja kita buat akan direkod. Dia ada satu malaikat rekod, satu malaikat tengok. Tengok aja dia. Dia tak buat apa. Allah buat dia tengok sebagai saksi yang dia telah tulis. Dan dia tulis yang betul. Bukan yang baik, dia tulis buruk lah. So, bukan yang ditahu selalu bahawa yang kanan tulis baik, yang kiri tulis buruk. Tak. Dia ada dua malaikat, tapi yang tulis satu. Dan yang satu tu bukan untuk tulis, untuk tengok dan jadi saksi. Benar. Begitu sekali Allah. Jadi bapa yang mulia, begitu juga bila kita masuk kubur, kemudian bila dibangkitkan, bila kita resurrected to become alive again, bila kita dibangunkan untuk hidup, dia orang tak nak keluar dari kubur. Yang apa tu, dia orang tahu ini nak dihisap, aku memang out punya lah. Jadi dia tak nak. Inilah hari yang menggerunkan dia orang yang buat amal buruk ni. Mana nak gembira, nak dihisap, takkan suka pula. Ini kerana mereka tak mau dihisap dengan apa amalan yang mereka buat di dunia. Dia orang tak percaya. Dia orang cakap lah, kami tak percaya. Hari penghisapan tak ada. Kenapa mereka cakap mereka tak percaya? Sebab mereka nak buat sukati lah. Kalau satu orang dia nak buat sukati, dia tak suka dihisap. Kalau dihisap, habis lah. Bila tak ada hisap, hari hisap, bolehlah buat sukati. Macam Hanzalah, dia nak suka buat, dia nak mula nak buat sukati. Sebab dia tahu saya masih hidup lagi. Saya akan tanya dia, mana kau pergi? Kalau tak ada orang nak tanya dia, tak ada hisap kan, sukati lah. Tu dia suka kalau saya mati, supaya dia boleh buat suka hati. Jadi hari ini orang mau buat suka hati, mana dia mau buat ikut perintah Allah. Jadi dia kata tak ada. So Allah bersumpah dalam Quran, bersumpah dengan ini, bersumpah dengan itu, bersumpah dengan ini, nak bagi tahu hari kebangkitan tu pasti ada. Kerana itu Allah nak bagi tahu, bila aku dah bersumpah ni, maknanya benda yang aku nak cakapkan kau tu benda of utmost truth, atau satu benda yang sangat benar, dan satu benda yang sangat penting. Itu sebab Allah SWT bersumpah, I swear. Macam Allah kata wal asri, demi masa kan, bersumpah dengan masa. Kerana masa ni dicipta oleh Allah. Masa bukan, masa ni ada bila Allah bagi malam, siang, tukar malam, siang, baru ada hari. Kalau tak ada malam siang, mana ada hari? Macam di akhirat nanti. Di dunia aja ada malam, hari, besok, malam. Jadi Allah boleh buat kita boleh kira. Hari ni Khamis, besok Jumaat. Khamis ni tak sama dengan Khamis depan. Perintah Khamis ni kena dibuat hari ni, tak boleh hari lain, waktu lain. Tak boleh Khamis depan, dia tak sama. So masa ni tak tunggu kita. Begitulah pentingnya masa.
Jadi Allah mencipta masa ni dan Allah bersumpah dengan masa. Sebab tak ada siapa boleh cipta masa ni melainkan dia. Bila dia bersumpah dengan masa, maknanya dia bersumpah dengan nama dia yang mencipta masa. Benda yang disumpah tu dengan nama, dengan masa tu ialah benda sangat penting. Yang boleh cipta dia hanya Allah. Jadi benda yang dia nak cakap tu benda sangat penting. Utmost importance, utmost truth. Apa dia nak cakap tu semua orang gagal. Bukan main-mainnya. Allah bagi tahu tu memang utmost truth. Utmost truth apa bahasa Melayu? Yang sangat benar. Utmost truth. Or supreme important, yang sangat penting. Bahawa semua orang gagal. Maknanya semua orang gagal lah. Semua orang masuk neraka. Melainkan yang beriman dan beramal saleh. This statement is of utmost truth. This statement, perkataan ini adalah yang sangat benar. Tak boleh lagi. So manusia kena baca Quran ni dengan faham. Oh, pernah tak kamu dengar cakap ni? Pernah. Kenapa Allah bersumpah? Sebab Allah nak bagi tahu benda yang aku nak cakap ni benda of utmost penting. Terus. Tak ada lagi dah. Benar. Kamu kalau tak ada dengar sikit, tak tahulah. Kalau aku dah bersumpah 4 kali tu, dengan langit yang dipecahkan, dengan bulan, semua. Itu semua Allah nak bersumpah dengan nama dia yang maha besar. Allah who is the most great. Maknanya benda nak dicakapnya tu of utmost truth, bahawa manusia ni akan dibangkitkan. Hari penghisapan tu benar. Hari kebangkitan tu benar. Bukan main-main, benar. Kamu baca ni percaya. Ikut. Betul lah. Yazid tak nak ikut. Allah bukan perintah dia. Allah ilham kat saya, so perintah kat dia. Allah juga lah perintah tu. Dia Allah tak boleh bagi ilham kat dia. Sebab dia bukan Nabi, bukan Nabi. Jadi dia ikutlah saya. Ikut saya tu ikut Allah lah. Sebab saya ada ilham. Perintah kat saya, ilham kat saya, so beritahu Yazid cerai bini. Tapi Yazid tak percaya saya naik Nabi. Malang lah. Saya cakap kat Yazid, kalau kau tak percaya saya naik Nabi, macam mana saya boleh tafsir Quran? Satu kitab besar, 6,666 ayat. Saya bagi kamu satu ayat je, kamu dah tak boleh faham. Dah tak boleh tafsir. Takkan 6,600 kau tak percaya orang yang boleh tafsir tu naib Nabi. Tak percaya juga. Masih tak mau taat. Jadi itu pilihan dia lah. Tak nak taat, bukan saya ada rugi pun. Saya tak rugi. Kamu semua tak taat saya naik Nabi, tak mau dengar cakap saya. Saya tak ada rugi. Yang rugi kamu yang langgar dan tak mau taat. Akibat tidak taat, Yazid tak boleh jadi orang beriman beramal saleh. Sebab kalimah yang disebut digas tu tak boleh masuk dalam hati dia. Kerana dalam hati dia mencintai bini lebih dari Allah. Bila diberi perintah tu, itulah namanya ubat. Kita tak makan pil. Nak betulkan iman ni tak boleh pil. Macam kita nak ubat orang sakit jiwa, tak ada pil. Sakit jiwa ni sakit roh, sakit fikiran, mana boleh pil. Jadi doktor bagi pil, boleh tidur je lah. Jadi tidur ni melupakan apa yang dia fikir. Macam Hanzalah sekarang dia risau, dia ambil pil tidur. Bila dia tidur, tak adalah dia ingat. Bila dia bangun tidur, dia ingat balik. Dia risau, duit tak dapat. Janda menunggu.
Dan janda tu pula bagi tahu bila lah kau datang meminang. Jadi dia risau sangat, ambil pil tidur. Takkan boleh hilang. Kita kena bagi dia percakapan yang benar, self-talk therapy. Dalam terapi tu ada percakapan, tiada yang boleh buat saya kahwin dengan wanita saya cinta melainkan Allah. Duit tak boleh buat saya dapat kahwin. Yang boleh buat saya dapat kahwin Allah. Macam tu lah dia. Sehingga hilang yakin pada duit boleh bagi dia kahwin. Diganti dengan Allah. Jadi dia pun tak adalah takut dan sedih kerana tak ada duit. Sibuk mencari kerja sini, tukar kerja, kejap lagi tukar lagi. Yang mana boleh bagi duit. Akibat daripada itu dia jadi risau, tekanan. Akibat dia tekanan, akhirnya dia sakit jiwa. Lama gila. Dah perempuan tu tak nak pula dia. Dia tambah gila lah. Jadi dari satu masalah ke satu masalah, kalau tak ambil rawatan tu. Jadi rawatan lemah iman ni tak boleh ambil pil. Saya lemah iman, doktor. Doktor kata tak ada. Ada pernah kamu minta ubat untuk lemah iman? Tak ada orang pun. Tak ada orang pun suka nak iman kuat. Kalau iman lemah pun tak ada masalah. Tak ada keperluan nak ada doktor beritahu macam mana iman kuat. Tak ada. Sebab tak ada orang akan jumpa dia. Dia akan duduk diam saja. Tak ada orang. Sebab tak ada orang yang minat. Dia kena ada pelanggan juga. Pelanggan tu kena permintaan yang ada. Tak ada permintaan. Jadi buka klinik, betulkan iman. Tulis klinik, betulkan iman. Tak ada siapa masuk. Kan? Kalau masuk pun doktor tu kata aku tak boleh bagi, aku bagi pil ni. Tak ada, doktor pun tak tahu pil apa pula. Jadi tak ada pil boleh diberi kepada orang yang lemah iman atau tak ada iman. Jadi Allah bagi percakapan iman ini, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Allah, itu kena disebut. Itu bukan pil, itu percakapan yang benar. Percakapan yang benar ni kena dicakap berulang-ulang kali dengan cara Nabi cakap dan Nabi dengar. Iaitu dengan mengajak manusia yang belum mengucap ni kepada mengucap. Dan selepas dia mengucap, ajak dia buat kerja dakwah. Yang dah mengucap, tak buat kerja dakwah, Nabi suruh dia buat kerja dakwah. Supaya dia boleh bercakap berulang-ulang kali dan dengar. Dan dia kena buat kerja tu, tak boleh dapat duit. Kalau nak dapat iman, mana boleh dapat iman dan dapat duit pula? Satu je lah. Kalau kau nak gunakan kerja dapat iman untuk dapat duit, tak jadi lah. Jadi kerja tu satu je. Nak sukakan Allah. Niat dia. Bukan nak dapat iman pun. Tapi janji Allah tu percaya. Bila kita buat kerja tu untuk sukakan Allah, sehingga Allah suka, janji Allah, Allah akan bagi iman. Tapi jangan buat kerja tu untuk dapat iman. Macam Hanzalah. Bekerja untuk dapat duit. Bekerja ni untuk dapat iman. Macam betul. Dia tak sama. Kerja dengan Pizza Hut, jadi runner, itu tak boleh dapat iman tu. Dapat duit. Minta dengan pengarah tu, bagi saya iman, dia tak, dia budak ni gila. Tapi yang ini pula dia nak minta duit, tak boleh, ini gila punya. Kerja ni bukan untuk dapat duit. Macam mengajar agama, menulis Quran, ni bukan kerja untuk dapat duit. Ni semua kerja untuk dapat iman. Jadi tak boleh minta duit kalau mengajar agama ni, atau mengajak orang kepada Allah ni. Lagi tak boleh minta duit. Menulis Quran pun tak boleh niat untuk dapat duit. Setakat keperluan saja boleh. Kita hari ni diperintah oleh Allah bukan bersukaria kat dunia ni. Guna duit untuk keperluan dia.
Keperluan tuan faham lah. Tuan tak sampai tak adalah badan tuan terjatuh ke. Makan pun Allah suruh keperluan berhenti sebelum kenyang. Bayangkanlah. Orang hari ni makan aja sampai kenyang. Hari-hari tengok posting dia dekat Facebook tu tak habis-habis posting makan. Dah tua dah, patut dah kurang makan. Suami isteri kejap kat sana, kejap posting ni. Tak cukup berdua makan dengan anak-anak hari jadi ni. Lepas posting hari jadi tu, lepas tu pergi kawan makan lah. Dinner dekat sini, lunch dekat situ, breakfast tadi. Ini dah bukan keperluan lagi. Kita untuk keperluan ni tak payah makan mewah. Cukup aja. Jadi tuan yang mulia, kita cekang makan, bukan kita tak mau makan, kita mau makan berlebih-lebihan dan makan yang mahal-mahal untuk puaskan nafsu. Itu bukan keinginan tuan, itu bukan keperluan. Jadi jalan-jalan cari makan tu, tak ada jalan-jalan cari makan. Jadi kita ikut Nabi punya, kalau boleh. Makan satu hari, lapar satu hari. Mana ada orang boleh? Kalau tak boleh, berhenti sebelum kenyang lah. Macam Samad ni, sampai sekarang dia tak boleh tahan. Dia tahu. Kenapa Samad sampai sekarang tak boleh tahan? Berhenti sebelum kenyang. Bukan Samad aja, semua kamu yang dengar ceramah saya ni pun tak dapat buat. Seluruh dunia ni tak ada siapa dapat buat. Walau belajar adab makan dekat satu kurun, mana dah 10 dekad, 10 tahun dah buat kerja dakwah. Dah cakap berhenti sebelum makan, tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Tahu tapi iman tak ada. Jadi bila iman tak ada, tak boleh buat apa yang tahu. Kan? Macam Yazid, tak boleh buat ni. Memanglah dia tak boleh buat, saya tahu. Samad pun tak boleh buat. Yang boleh buat saya je. Kalau saya pun dah tak boleh buat, apa dah jadi? Kenapa saya boleh buat, Fendi? Bukan iman kuat je, iman sangat tinggi. Begitu juga bila memandu, tak ada siapa boleh ingat. Bila memandu baca doa, tak ada. Walaupun dah belajar dekat 10 tahun, 20 tahun, bila sampai praktikal tak boleh buat. Kerana tahu iman tak ada. Sebab itu orang ni kena percaya. Kita bukan hanya kena tahu, kita kena percaya. Untuk percaya itulah namanya iman. Untuk percaya tu. Yang ini tak ada pil. Doktor boleh bagi je. Tak ada doktor bagi. Nabi je sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk kat kita apa ubat dia, apa cara dia nak makan ubat tu. Ubat dia kalimah tu. Tapi nak makan dia, nak masuk dia, dia ada cara juga. Yang nak masukkannya bukan kita, Allah SWT. Jangan jadi macam orang tabligh. Hendaklah kita masukkan. Orang tabligh dia cakap, prinsip nombor 1 dia, 6 prinsip tu. Yang nombor 1 iman. Hendaklah kita masukkan kebesaran Allah dan kita keluarkan. Itu dia dah bercakap syirik tu. Bila dia cakap kita ni, mana kita ni, saya dan awak lah boleh masukkan kalimah ni dan boleh keluarkan pula kebesaran makhluk. Wish, dah sama macam Allah pula. Padahal tiada yang boleh masukkan, tiada yang boleh keluarkan. Jadi benda tu pun orang tabligh tak faham. Macam mana nak dapat iman? Tak boleh dapat iman. Nak dapat iman, kita belajar dengan Dr. Naswar, wakil Muhammad SAW, naib Nabi. Dia orang tak nak mengaku saya nak Nabi. Dari dulu lagi dia orang ketawakan saya. Dia tengok saya jalan, naib Nabi. Dia ejek-ejek saya, mockery. Macam orang kafir Quraisy tu tengok Nabi jalan, naib, mockery. Macam itulah orang tabligh kat saya kat Seri Petaling tu. Dia orang semua belakang ejek-ejek, mockery. Mereka tak percaya saya naib Nabi. Dulu lagi saya cakap naib Nabi, ya man,
panas dia. Terus dibawa ke Nizamuddin. Jangan cakap naik Nabi. Sebenarnya dia nak attack saya. Yang cakap naik Nabi kat Malaysia ni tak ada orang lain. Dr. Nasrah, Aziz Azbi mungkin. Yang taksub Bayi Wahab. Dia yang taksub Nizamuddin ni tak suka dengan yang taksub Bayi Wahab, taksub Pakistan ni. Dia orang pun ada kumpulan juga. Kumpulan dia orang tu lah yang keras tu, menentang. Apa ni Khalid Mustafa, Bakar Mansur, itu kenal apa tu, Abang Zainal tu, Abang Zainal, abang dia datang jumpa saya. Apa tu, orang Subang Jaya. Orang lama-lama tahu, orang baru tak tahu. Beraya bawa ke Nizamuddin, ke Tonggi. Jangan guna perkataan naik Nabi. Kita bukan Nabi. Kita tak ada mengaku kita Nabi. Kita kata kita naik Nabi. Tak boleh. Nanti kamu cakap naik Nabi. Nantilah. Dah. Tak betul. Diterima oleh Syekh dia yang dia ingat wali. Mana apa? Sa'ad. Hari ni baru dah tahu siapa wali dia. Wali dia dah bungkus dah. Wali dia tu wali pura-pura. Yang kamu semua dah ditipu dia wali. Dia bukan wali. Saya cakap dalam lama saya dah cakap. Dia ahli politik bukan wali. Dia tak percaya. Dia marah saya. Saya nak tengok bagaimana Nasuha mati kerana mencaci wali ulama. Tengoklah nanti siapa mati wali, siapa mati wali. Kamu tak tahu. Allah SWT bagi saya ilham, bagi saya alat nak tahu apa yang diilham itu dari Allah atau dari syaitan. Kerana itulah saya boleh tafsir Quran tu. Bila saya boleh tafsir Quran, maknanya saya ni orang alim, bukannya orang bodoh. Saya alim bukan sebab saya banyak belajar kat madrasah. Saya alim sebab Allah ajar saya. Mana lagi alim? Yang diajar oleh manusia ke yang diajar oleh Allah yang alim lagi? Tentulah yang diajar oleh Allah. Jadi saya ni tak belajar dengan orang biasa. Saya belajar dengan Allah macam Nabi Muhammad. Jadi saya ni alim lagi ke dia orang alim lagi? Saya lah. Sebab itu orang alim yang dikata alim banyak kat dunia tak boleh tafsir Quran tu. Tanda je. Saya cakap mereka bukan alim sebab dia mereka tak ada tafsir. Apa tafsir dia? Tunjukkanlah. Post cari kat Google. Tak ada. Dia tak berani pun posted dekat tu kalau pun tafsir. Saya postkan dekat internet tu, maknanya apa? Maknanya saya berani nak beritahu seluruh dunia apa yang saya cakap ni benar. Kalau tak benar tak berani saya. Kalau saya penipu saya tak boleh. Kalau saya menulis macam tipu dalam Quran tak boleh. Tak ada orang boleh buat tu. Allah akan patahkan tengkuk dia, kata tak? Ingat buat main. Jadi tuan-tuan yang boleh sekarang dah tafsir 30 juz. Dah masuk surah ni apa? Al-Buruj. Berapa surah lagi nak habis? Masih lagi tak ada ilmu. Bacalah. Jangan cakap, jangan tuduh. Kalau kamu tuduh saya ni, kamu berdosa, bukannya kamu dapat baik pun. Buat apa nak buat dosa? Cakaplah yang benar. Dengar, tulis, baca, amal. Saya pun akan minta duit pun kamu nak baca. Kalau saya minta duit, nanti duit kamu habis, dah tak boleh makan, minum lagi. Ini tak ada, pun tak nak baca. Allah kata jangan minta duit, Nasuha. Kau mengajar Quran ni, dan kamu tulis Quran ni, ikut, taat saya. Saya tak ada minta duit. Saya tak ada minta duit ceramah ni. Apa pun tidak. Kamu nak dengar, masuk. Apa yang tak ada? Pun kamu tak nak. Jadi maknanya memang kamu tak nak lah, bukan sebab duit kamu habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jangan mengajar, jangan menulis Quran supaya Allah mahu orang miskin pun boleh baca Quran tu. Sekarang ni dia belum dibuat buku lagi boleh baca. Yang si miskin tu pasal tak nak baca. Phone boleh beli. Ibu pula. Dan tu. Jadi makna memang tak nak baca, tak nak faham, tak nak taat.
Jadi orang yang macam ni tak ada tempat lah untuk dia syurga, tentulah masuk neraka. Jadi Tuan Yang Mulia, apa saya cakap ni benar. Apa yang saya tulis saksi itu benar. Maka ikutlah yang benar. Pasti kamu Allah akan buat jadi orang yang benar. Dan orang yang benar ni orang yang berjaya. Kas. Panjang air.